Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-Fatihah biniyati ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a 'alal huda wa dalala 'alal khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Summa ila arwahi walidina wa walidikum wa masyayikhina wa masyayikkum wa dhawil huquqi alaina ajma'in wa ila arwahi jami'i sadatina bi ali alawi wa usulihim wa furu'ihim wa man yantasibu ilaihim ajma'in anna Allah ta'ashawum bil rahmati wal maghfirah wa yakhtim lana wa lakum bil husna fi khairin wa lutfin wa afiyah wa an yaftah lana futuhal arifin wa yufaqihna fid din wa yu'allimna at-ta'wil. Wa ila hadrati Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kiramil Fatihah. Syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin dan limpah kurnianya kita sama-sama lagi yang berada di sekeliling saya ni, beberapa orang yang akan sama-sama hadir dan bincangkan daripada kitab Misbahud Duja, syarah kepada kitab Safinatin Najah. Okey, syarah kepada kitab Safinatin Najah. Jadi hari ini siapa yang akan baca? Arif ke Sumali lagi? Okey, kita ada pembaca tetap. Insya-Allah. Dan hari ini kita fasal yang baru fasal yang baru, kita ambil keberkatan. Okey, fasal yang ke-6. Qala Syekhul Muallif Adam Allah nafa'a bihi wa bikum fid daraini amin. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Fasal 6, rukun wudu'. Fasal ini adalah tajuk paling awal dalam bab bersuci yang 4, iaitu wudu', ghusl, tayamum dan menghilangkan najis. Tajuk wudu' selalu didahulukan daripada 3 yang lain kerana selalunya paling banyak perbincangannya. Okey, so kita masuk bab wuduk. Jadi di sini diterangkan oleh pensyarah kitab ini mengatakan bahawa kenapa didahulukan. Okey, so di sini kita tahu bahawa dalam bab bersuci ada 4 perkara yang menunjukkan kita cara-cara untuk bersuci. Pertama ialah wuduk. Yang kedua ghusl. Ghusl apa? Mandi. Okey, ghusl, mandi. Kemudian ada tayammum, dan yang terakhir izalatin najasah, iaitu menghilangkan najis. Dalam 4 tajuk ini didahulukan wuduk kerana selalu banyak perbincangan wuduk. Dan saya yakin para penonton yang di rumah pun, begitu juga yang hadir ini pun dah selalu sangat dengar pasal wuduk. Jadi kalau benda-benda yang telah pun dibincangkan, tak perlu kita bincangkan, kita just teruskan saja. InsyaAllah. Kalau ada apa-apa soalan, bolehlah bertanya. Dan kalau yang di rumah, bolehlah menulis di ruangan chat. Nanti Cik Mubarak kita, koordinator, akan menjawab soalan-soalan tu semua. Bukan saya, dia yang jawab. Okey, kita teruskan. Bilakah wuduk difardukan?
Wuduk difardukan sekali dengan solat pada malam Isra' dan Mi'raj. Tetapi ia telah disyariatkan jauh lebih dahulu sebelum itu. Ia termasuk dalam perkara yang disyariatkan sejak dahulu lagi. Asy-syara'i al-qadimah. Walau bagaimanapun, umat Nabi Muhammad SAW mendapat kelebihan dan kemuliaan dengan disyariatkan al-ghurah, iaitu melebihkan mengusap kepala, bukan sahaja di bahagian depan kepala atau ubun-ubun saja, dan lebih afdal mengusap seluruh kepala atau rambut, dan at-tahjil, iaitu membasuh lebih daripada batas buku lali ketika berwuduk itu. Okey. Ni dia punya buku dia orang dapat lihat juga kan. Okey. So kalau kita lihat di sini tentang sejarah. Jadi kalau ditanyakan bilakah difardukan. Okey, so ada dua perkataan kat situ. Difardukan dengan disyariatkan. Apa bezanya? Rip, apa makna beza? Difardukan dan disyariatkan. Diwajibkan. So, yang disyariatkan? Disuruh. Disyariatkan? Disuruh. Ha? Diajar. Disuruh. Dalam undang-undang Islam lagi? Hukum? Maknanya wuduk tu telah ada sebelum lagi difardukan tu dah diketahui. Tu yang dikatakan ia termasuk daripada asy-syara'i' al-qadimah. Maknanya telah berada, malahan telah berada dalam syariat-syariat sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay. So sebahagian daripada cara ibadah ataupun perkara-perkara yang diwajibkan ke atas kita ini telah pun diwajibkan sebelum kita. Antaranya puasa. Dalam Al-Quran Allah kata, kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Telah diwajibkan ke atas kamu berpuasa seperti mana yang telah diwajibkan ke atas umat-umat sebelum kamu. Ini yang dikatakan sebagai syara'i al-qadimah. Okey, yang terdahulu. Okey. So difardukan, dia jadi wajib pada malam Isra' Mi'raj. Bila malam Isra' Mi'raj? Tanggalnya? Tanggal malam Isra' Mi'raj pada bulan apa? Berapa bulan? Betul nak kena pancung sesuatu. Bulan Rajab. Berapa hari bulan? 27 Rajab. Okey. 27 Rajab adalah tarikh yang diketahui atau masyhur di kalangan umat Islam sebagai malam Isra' Mi'raj. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Dalam surah Isra' disebutkan Maha suci Allah yang telah pun menggerakkan hamba-Nya pada satu malam daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang diberkati sekelilingnya. Malam yang penuh bersejarah. Tiap-tiap malam 27 Rajab kita ingat. Kenapa? Pada malam itu telah berlaku banyak perkara, antaranya diwajibkan solat. Dan kita tahu solat itu diwajibkan mesti ada wuduk. Ma yuaddi ila wajib fahuwa wajib. Apa yang membawa kepada sesuatu yang wajib, dia jadi wajib. Okey. Itu kaedahnya. Jadi kalau tak ada wuduk, solat tak sah. Jadi wuduk jadi wajib. Pada malam diwajibkan solat 5 waktu yang pada asalnya diwajibkan 50 waktu. So, disebutkan di sini ianya adalah satu syariat yang telah pun ada sebelum ini. Tapi penulis kitab ini juga menyebutkan kelebihan perbezaan wuduknya umat Muhammad dengan umat-umat yang terdahulu. Semua agama-agama Islam, semua Nabi datang dengan satu agama.
Syariat berbeza-beza. Mungkin cara berbeza-beza. Macam cara solatnya berbeza, cara wudu. Tapi ianya tetap lebih kurang sama Islam. Okay. Semua Nabi datang dengan mengatakan Allah itu satu. Semua Nabi datang mengatakan aku Nabi. Dalam Al-Quran diceritakan dakwaan orang-orang Masihi yang mengatakan Isa ibnullah. Nabi Isa sebagai anak Tuhan. Nabi Isa kata, mana ada, aku tak pernah cakap pun. Tak pernah pun aku mengatakan yang aku ni anak Tuhan. Mereka tukar. So di sini kita dapat lihat betapa syariat itu adalah agama adalah satu. Tapi syariat maknanya cara-cara ibadah mungkin berbeza. Yang halal dan yang haram mungkin ada perbezaan. So di sini, apakah perbezaan antara wuduknya orang Islam dengan wuduknya umat Muhammad dengan wuduknya umat-umat yang terdahulu? Disebutkan ada dua kelebihan. Pertama, al-ghurrah. Yang kedua, at-tahjil. So disebutkan sebagai ghurran muhajjalin. Okay, disebutkan umat Islam ni nanti bila dibangkitkan pada hari kiamat, mereka ini akan ada satu feature. Namanya ghurran muhajjalin. Mereka ada satu feature yang membezakan umat Muhammad daripada umat-umat yang terdahulu atau umat-umat lain. Apa dia? Tu dia. Satu, ghurrah. Ghurrah tu athar. Hadha min atharil wudu, daripada kesan-kesan kita berwudu. Okay. Orang berwudu, hari kiamat, wudunya akan memberikan kesan pada dua tempat. Di mukanya, kalau kita tengok di situ, dan juga di kakinya. So, dalam kita ambil wuduk, nanti akan diterangkan saya rasa. Dalam kita ambil wuduk, kita digalakkan membasuh muka. Membasuh muka dengan sempurna. Sebab nanti ada tanda. Dimaklumkan atau diterangkan oleh para ulama tu, ghurran muhajjalin. Ghurran tu pada orang Arab tu dia dapat tahu kuda tak? Kuda punya muka, ada sebahagian kuda yang tengahnya ni ada putih. Kan? Yang ada putih. Ada kuda biasa je. Bila kalau kuda ni semua jalan sama-sama, yang putih ni menonjol tak? Macam itulah akan terpancarnya cahaya orang-orang yang berwudu. Itu yang dinamakan sebagai ghurrah. Al-ghurrah melebihkan mengusap kepala, bukan sahaja di bahagian depan kepala atau umbun-umbun sahaja, tapi disunatkan mengusap seluruh kepala atau rambut. Okay, jadi bila basuh kepala tu, kita wajib 3 helai je. Tapi kalau sunat, biar 1 kepala. Jadi biar basah tu bagus. Okay, itu yang dimaksudkan kat sini. Dan juga at-tahjil, di bahagian kaki juga disuruh melebihi batas buku lali. Tapi perlu difahami, kita dilarang untuk membazir air. Okay? Jadi bila basuh kepala tu bukan sampai basah kuyup. Bila basuh kaki tu atas buku lali sikit, jangan basuh sampai peha. Dia jadi makruh sebab ada pembaziran di situ. Okay? So itulah perbezaan. Kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat Muhammad yang berwudu. Sebab itu jangan malas-malas untuk berwudu. Sebab itu kita kena cuba bila berwudu tu fokus dan khusyukkan diri. Kerana apa? Kerana banyak kelebihan yang ada dalam wudu. Contohnya, penggunaan air. Bila terkena kulit, dia menyegarkan. Bila disuruh kita menyapu tangan kita dengan betul, bila kita berwuduk, biar rasa. Ni pakar urat ada kat sini, boleh bagi tahu kita kan. Urat-urat ni kalau diurut selalu kan, dalam menyegarkan. Hatta urat telinga ni, kalau kena air dan diurat dengan baik, dia akan menyegarkan.
dia akan memberikan satu kesegaran, kombinasi air dengan urut. Sebab tu disunatkan bila kita ambil wuduk tu biar rasalah sikit. Okey, bila kita sapu tangan tu biar di celah-celah ni semua disuruh buat. Ini semua ada hikmah-hikmahnya. Mengambil wuduk dengan sempurna, dengan khusyuk. Selalu orang tanya, nak semayang khusyuk macam mana? Para ulama mengatakan, ia patut bermula daripada khusyuknya wuduk kita. Kalau wuduk kita tak khusyuk, masuk ambil air keluar, kan? Banyak kali kan? Kita ambil wuduk tak khusyuk. Solat kita mungkin tak akan khusyuk. Ini bukan kita saja. Hatta pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat pernah ada yang ditegur kerana apa? Kakinya tak basah. Ada part dalam badannya itu tidak dibasuh sebab kalang kabut. Ini saya nak tekankan juga bila kita ajarkan anak-anak kecil kita. Sebab apa? Benda ni kita dah buat hari-hari, dia jadi rutin tau. Kalau kita tak dalam keadaan sedar mengubahnya sendiri, dia akan jadi rutin. Kan? Ni ramai yang ada anak-anak kecil kan? Macam mana anak ambil wuduk? Sekejap je. Kan? Sekejap je. Dia masuk dah keluar. Dah wuduk dah. Dia laju. Jadi bila dia dah terbiasa dengan wuduk yang macam tu, kita pun tak perhatikan, dia akan jadi sampai dia membesar pun tak akan diperhatikan. Itu yang terjadi pada kita lah. Kita belajar, kita ambil wuduk, kemudian tak diperhatikan. Sekarang kadang-kadang pun kita ambil wuduk laju-laju juga. Masuk, keluar. Dah wuduk dah habis. So, untuk mendapatkan rahsia khusyuk dalam solat, khusyukkan diri dalam berwuduk. Tetapi, jangan membazir ketika berwuduk. Jangan dia nak khusyuk sangat, buka air besar-besar, kau main slow lagi tangan dia nak basuh. Bila nak game? Kan? So, kita kena beradab lah dalam berwuduk. Okey? Ada soalan tentang wuduk? Ya. Sapu? Yes. Nanti kita akan sentuh pasal macam mana nak sapu kepala penuh. Itu dalam kitab Bidayatul Hidayah. Kena refer balik ke dalam kitab Bidayatul Hidayah. Setiap anggota ada doa-doanya. Setiap anggota bila kita basuh, kita ada doa-doanya. Kalau tak tahu doanya, nyanyi je lagu apa? Ku basuh tanganku. Sebelum subuh nanti kalau buka nak tunggu subuh kan nanti ada lagu wudu kan. Nyanyilah. Nanti hafal lagu tu? Tak, dia tak hafal. Dia hafal lagu apa? Lagu lain. So, lagu-lagu ni kadang-kadang diajarkan kita. Okey. So, bila kita tak hafal doa-doa ni, pasal doa bahasa Arab, yang penting, okey. Bila kita nak khusyuk ni, bila kita basuh tangan, kita bayangkan, tetaplah kita ambil wuduk kan. Yang kita mohon pada Allah, bukan bayangkan, kita mohon pada Allah agar diampunkan dosa-dosa yang dilakukan oleh tangan kita. Gugurlah. Dosa-dosa itu daripada tangan kita. Mungkin tangan Ipin ni berapa banyak orang dia dah bedal. Kan? Mungkinlah, mungkin. Maka dia berdoa pada Allah. Ya Allah, ampunkanlah. Kan? Bila kita basuh muka kita, di muka kita ni ada mata yang memandang, mulut yang bercakap. Mulut ni paling laser. Paling banyak membawang dia mengaku. Banyak bercakap. Tadi ada baca-baca balik orang hantar-hantar tu ada satu kata-kata cantik, indah sekali dalam bahasa Arab. Saya baca, saya share. Dia kata mulut kita ni kalau tak diam dia akan bercakap. Dan kalau dia bercakap, dia akan banyak buat dosa. Sebab mulut ni akan keluar ghibah, namimah, mengumpat, mengata orang. Ingat apa tu ghibah?
Apa tu namimah? Apa tu mengumpat? Apa tu istilah sekarang apa? Kenapa dia panggil membawang? Asal usulnya tu. Bawang busuk. Okey. So, membawang, membusuk-busukkan. Ingat, kita mengatakan tentang ghibah selalu kita ingatkan. Tapi benda tu betul apa? Okey. Benda tu betul berlaku apa? Kalaulah benda tu memang betul berlaku, bila kita mengata, dia jadi mengumpat lah tu. Tengok Nazri sekarang. Macam gitu dia cakap tu. Nazri sekarang dah makin handsome. Tu mengumpat tu. Kan? Sebab Nazri sebenarnya nak low profile. Walaupun dia handsome. Faham tak? Faham? Okay? Walaupun benda tu benda yang betul. Sekiranya tuan punya diri tak suka. Okay? Maka ia jadi satu perkara yang mengumpat. Mulut. Busuk betul mulut. Orang tak sadar. Kadang-kadang kita mengumpat tanpa kita sedari. Kadang-kadang kita mengumpat tanpa kita sedari. Kita berkata perkara-perkara yang tak sepatutnya kita kata. Jadi perlunya kita mengubah tadi mulut tu yang banyak dosa tadi tu. Okey? Dengan apa? Dengan betul, nampak. Dah jadi. Apa? Berzikir. Masya-Allah. So mulut kita kalau tak nak diam, dia akan bercakap. So obat untuk tidak bercakap perkara-perkara yang mendatangkan dosa ialah dengan banyakkan berzikir dan berselawat. Banyakkan. Banyakkan zikir dan selawat ke atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah dengan zikir dan selawat kita akan mendapat obat supaya mulut ni tak bercakap. Kalau tak dia cakap je tau, tak sedar. Tapi ni benda betul, memang berlaku. Iyalah. Kalau tak berlaku namanya fitnah. Kalau kita mengatakan satu perkara yang tidak berlaku tapi kita cakap, itu namanya fitnah. Wal fitnatu asyaddu minal qatl. Dosa fitnah itu lagi berat daripada membunuh. Orang yang membunuh tu dihukum bunuh. Orang yang berfitnah itu lagi berat dosanya. So berhati-hati dalam perkara itu. So bila kita basuh muka kita komo-komo, mungkin kita minta pada Allah Subhanahu Wa Taala untuk mewangikan mulut kita yang bau bawang tadi. Tu macam tu, doanya macam itu. Bila basuh tangan, minta Allah berikan kesegaran pada tubuh badan kita dan sebagainya. Jatuh je ni. Bila kita basuh apa lagi? Telinga. So bila kita basuh kaki kita entah dah melangkah ke macam-macam tempat sepanjang hidup kita. Apa dia? Zuk juga masuk. Tempat-tempat yang tak perlu kita pergi, dah pernah dah nak buat macam mana kan? Ataupun kaki ni pernah terajang siapa ramai orang. So, berdoa pada Allah. Moga-moga gugurlah dosa-dosa tadi. Dosa-dosa yang kecil dan dosa-dosa yang berkaitan dengan Tuhan. Sementara dosa-dosa besar itu minta ampun. Sementara dosa-dosa dengan manusia kena minta maaf dengan manusia. Pulanglah. Okey. So itu yang kita katakan tentang tadi soalannya ialah ada tak doa-doa khusus? Ada, sila rujuk dalam kitab Bidayatul Hidayah, bab wudu, adab-adab berwudu ada disebutkan, diajarkan doa-doa tertentu. Cuma kalau kita tak hafal doa-doa tersebut, khusyukkan wudu kita, bila kita basuh, kita niatkan untuk dibersihkan segala dosa-dosa kita. So wudu itu bukan hanya membersihkan yang zahir tapi juga membersihkan yang batin. Jadi ambil wudu biarlah wudu yang sempurna. Bila wudu sempurna, dia akan ada ghurrah tahjid. Wudu kita sempurna, insya-Allah bila kita dibangkitkan, semua nanti dikenal, oh itu dia. Tu umat Muhammad tu umat Muhammad, keluarkan sebab bercahaya dengan wudu. Kita cubalah. Cuba untuk ambil wudu dalam keadaan sedar.
masalahnya bagi kita sebagai manusia ni, bila dah selalu buat dia jadi rutin. Bila dia jadi rutin, kita dah tak ambil indah. Dah tak ada feel, betul. Kita punya mungkin subconscious mind yang take over. Kan? Kita buatlah macam kita driving kan. Mula-mula kita driving macam keras je gitu kan. Sekarang dah tak tengok pun. Tahu tu sampai. Dah sampai. Macam tu. Wallahu alam. Okey, teruskan. Dua hukum berwuduk. Berwuduk ada dua hukum. Yang pertama, wajib atau fardu. Contohnya ketika hendak menunaikan ibadah seperti solat, sama ada solat fardu atau solat sunat. Tawaf, sama ada tawaf fardu atau sunat. Menyentuh Al-Quran dan lain-lain. Dan yang kedua, sunat. Contohnya ketika hendak membaca atau mendengar Al-Quran, membaca atau mendengar hadis, membawa kitab tafsir, hadis, fikih, tasawuf, melaungkan azan, iktikaf di dalam masjid, wukuf di Arafah, sa'i, menziarahi makam Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. ketika hendak tidur, mengusung jenazah dan lain-lain. Disunatkan sentiasa berada dalam keadaan berwuduk dan memperbaharui wuduk. Tajdid al-wuduk. Okey. Dua hukum berwuduk. Kita tahu hukum ada berapa hukum? 5. Tapi untuk wuduk ini ditekankan 2. Wuduk menjadi wajib. Bila wajib? Bila nak solat. Walaupun solat sunat. Kalau kita solat sunatnya sunat. Tapi wuduknya wajib. Dan juga begitu juga dengan tawaf. Okey, tawaf, ada tawaf sebahagian daripada umrah atau haji, ada tawaf yang kita buat lepas solat. Namanya tawaf sunat. Okay. So dalam keadaan-keadaan ini wajib mengambil wuduk, termasuk juga menyentuh Al-Quran. So bila nak pegang Quran, wajib ada wuduk. Kalau tak ada wuduk, berdosa. Okey, tak ada wuduk, berdosa. Sementara nak baca Quran, nak duduk gini baca Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, perlu tak berwuduk? Sunat berwuduk. Okay, so diberikan senarai keadaan-keadaan yang kamu ini disunatkan untuk berwuduk. Membaca Al-Quran, hadir majlis-majlis, mendengar Al-Quran, membaca hadis, mendengar hadis, okay, membawa kitab-kitab tafsir, hadis, maknanya kitab-kitab yang ada ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran dan Sunnah. Okay, melaungkan azan, sunat juga. I'tikaf di dalam masjid, sunnah juga. Wukuf di Arafah, sa'i, ziarah makam Rasulullah. Nak tidur pun sunnah juga untuk berwuduk. Angkat jenazah, sunnah juga. Sebenarnya sebagai mukmin, kita ini disunatkan senantiasa berwuduk. Wuduk, okay. Walaupun bukan, kita sekarang bayang kita nak sembahyang baru ada wuduk. Lepas sembahyang dah tak ada wuduk. So bagi mereka-mereka yang ada, yang biasalah, yang biasa ni dia. So ni sekarang ni kita dah solat tadi, kita dah ada wuduk kan? Okeylah, dah sudah. Kalau lepas ni terkeluar angin, kan? Ambil lagi wuduk. Pergi toilet, keluar toilet, lepas menunaikan hajat, ambil lagi wuduk. Okey, dalam sepanjang masa kita ini disunatkan dalam berwuduk. Pernah dengar cerita yang Bilal sahabat Nabi, he was kat below dan Nabi kat atas tengah terompa dan tengah jalan kat toilet kerana dia berwuduk. Is it true story? I mean the story is true. InsyaAllah. Hadis lah tu. Tentang itu ya, kalau cerita yang berkaitan dengan Rasulullah lah tu. So ya, berarti anda tak tahu hadisnya yang penuh lah. Tapi insya-Allah adalah cerita yang betul. Okay, tentang sahabat Rasulullah SAW yang berwuduk. Banyak kisah-kisah orang berwuduk ni. Banyak kisah-kisah orang berwuduk, kelebihan orang berwuduk. Macam mana tak terkena bencana sebabkan wuduk.
Banyak. Tapi jangan bayangkan dia macam magic lah. Kita masalahnya kita ni suka benda-benda yang nampak tau. Dia kata di jalan ambil wuduk, lepas tu dia nak jalan, semua orang mesti tepi. Aku dah ada wuduk, tak boleh lah. Ataupun dia nampak semua semut lalu jalan pasal dia wuduk, tak ada lah macam tu. Jangan fikir macam tu. Okay. Yang penting kelebihannya tu ada. Kita ambil wuduk bukan untuk kelebihan tersebut. Kita ambil wuduk kerana kita mengikut perintah Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalaupun kita mati sekejap lagi, kita dah mati dalam wuduk. Hadas kita dah terangkat, bersih kita. Hadas kecil kita. So, itulah yang disunnatkan. So, baca Al-Quran tanpa memegang Al-Quran itu sunnah. Tapi pegang mushaf, yang dimaksudkan di sini ialah pegang mushaf yang 100% Quran. Okay, wajib dalam keadaan berwuduk. Kenapa? Kerana kemuliaan kalimatullah. Kemuliaan kata-kata Allah yang ada dalam mushaf tersebut perlu dimuliakan. Tapi kalau kitab apa tadi? Kitab macam ni nak bawa, wajib tak berwuduk? Sunnah berwuduk. Imam Al-Bukhari kalau dia nak tulis hadis, dia ambil wuduk dulu. Dia sembahyang hajat dulu, dia sembahyang istikharah, dia sembahyang dulu, baru dia tulis. Sebab tu berkat. Cubalah buat. Jadi kalau baca Quran pakai handphone tu? Pakai handphone. Okay. So kita tengok, kalau device Quran hanya Quran saja, maka kena ada wuduk. Tapi dalam handphone kita ada macam-macam. Okay. Jadi dia dikatakan oleh para ulama, dia dianggap macam kitab-kitab yang ada macam-macam kat dalam dia. Sunnah berwuduk. Sini betul lepas ni nak pegang handphone, aku tak ada wuduk lah. Sunnah berwuduk sebab dalam handphone semua ada Quran? Ada Quran. Semua ada Quran. Baca tak? Itu soalan dia kan. Aplikasi Quran dengan aplikasi TikTok. Mana satu yang lebih hit kat dalam handphone anda? Kan? So bagus. Alhamdulillah. At least lah download Quran. Ada orang tak nak keluarkan Quran tau. Sebab apa? Dia kata nanti susah. Nak kena ambil wuduk. Okay, bila kita matikan, okey lah. Sebaiknya bila kita nak baca, hatta kalau kita nak baca Quran melalui handphone pun, kita dalam keadaan wuduk. So kalau kita nak masuk toilet, handphone kita ada Quran, matikan aplikasi Qurannya. Jangan taruh ringtone bacaan Al-Quran dengan dalam toilet, Allahu Akbar, Allahu Akbar gitu ringtone-nya baca Quran. Jangan. Ini semua tak perlu. Okay? Walaupun kita bagus nak dengar Quran senantiasa, biarlah kena tempat. Ringtone paling best ringtone telefon biasa. Jangan ringtone yang bukan-bukan, kan? Sebab apa? Kadang-kadang kita terlupa nak matikan, kan? Tengah sembahyang, hatta Quran pun akan mengganggu orang yang lain. Apatah lagi kalau dia tengah sembahyang, I like to move it. Alamak. Orang kat sebelah, Allah dah bergoyang sekejap mengganggu ketenteraman awam. Jadi kita elakkan perkara-perkara tersebut. So, soalan tadi balik pada soalan dia, adakah kita perlu berwuduk apabila kita memegang handphone yang ada Al-Quran? Sunnah. Kalau ikut yang inilah. Tapi kalau nak baca, sebaiknya lah kita baca dalam keadaan berwuduk. Tapi pegangnya tak wajib. Sebab di dalam handphone ni ada macam-macam. Ada macam-macam. Ada yang baik, banyak yang tak baik. Handphone ni ringan dibawa di dunia. Tapi nanti ke akhirat berat. Berat nanti kita nak jawab. Renung-renungkan. Silakan. Kalau macam Quran, kalau kita beralas, mesti kita nak alihkan Quran itu macam nak taruh. Itu anda tak tahu. Ada pernah dengar juga orang cakap macam tu. Pasal orang yang jual-jual Al-Quran tu kan, yalah kita ustazah lah, tapi mungkin kena tekuk angin ke apa, dan ada orang nak beli Al-Quran. Tapi kalau dia alaskan tangan dia,
Pasal dia nak kena jual Al-Quran. Itu anak sebab tu cakap, anak tak tahu daripada mana dasarnya. Yang kita tahu wajib. Cakap pasal alas, ada orang dia angkat Quran kat tepi. Dia kata aku pegang kulit dia, tak pegang Quran. You see? Macam-macam logik yang digunakan. Kerana malas nak berwuduk. Kalau dah dalam keadaan terpaksa darurat tu lain cerita lah kan. Tapi sebaiknya orang yang jual Quran ialah orang yang senantiasa dalam keadaan berwuduk. Tapi sekarang yang jual Quran bukan orang Islam, macam mana? Ada. Boleh tak? Boleh tak orang bukan Islam jual Quran? So kalau Allahu a'lam. Kat Shopee. Okay. Mungkin juga. Syamil? Saya beli ikrar Dia beli ikrar kat Shopee. Siapa yang hantar? Delivery man dia tu Islam ke tidak? Nasib baik dia dapat Islam. Tapi tu ikrar. Kalau Quran macam mana? Betul juga ni satu soalan. Masalahnya dia rap. Yelah, itu yang dia kata alas. Kan? Dia kata saya pakai alas atau saya pakai senduk. Senduk pizza tu kan masuk dalam jauh tu. Sebab saya tak nak pegang, sebab saya tak ada wuduk. Boleh ke tak boleh? Dia macam ni. Kenapa kita perlu berwuduk? Memelihara kemuliaan Al-Quran tu sendiri. Itu saja. Okay, dia bukan macam tak ada wuduk, pegang Quran jadi keras gitu, tak ada. Tapi memuliakan Al-Quran itu sendiri. So sekiranya nak gunakan cara-cara apa sekalipun, terpulanglah. Tapi kita ni dianggap tidak memuliakan Al-Quran. Kita tidak memuliakan Al-Quran. Orang bukan Islam. Tapi dia berkelantan. Yalah. Nak jaga ke kan dia? Macam letak kat dalam band semua macam nampak barang. Yalah. Nak buat macam mana? Dalam zaman sekarang, ianya dah jadi satu yang norm. Kan? So, bagi mereka yang masih nak jaga warak, nak jaga yang baik, beli Quran tu, kita pun yang pembeli ni lah, pembeli pun kita hargailah. Belilah kat kedai direct, mana orang Islam, ambil, bila beli tu dalam keadaan wuduk, bawa balik, insya-Allah berkat lah. Usaha-usaha kita tu akan memberikan keberkatan dalam hidup kita dan Quran itu akan menjadi syafaat untuk kita, insya-Allah. Tapi ada macam-macam, mungkin ada yang akan kata, taklah, tak macam tu lah, takkanlah macam gitu, keras sekali, itu pun tak boleh. Terpulang. Kan? Cuma saya tekankan kat sini, kenapa diwajibkan memegang Al-Quran dengan wuduk? Kerana memelihara kemuliaan Al-Quran itu sendiri. Jadi orang yang pakai alas, taruh dalam kotak, tak tahu. Itu yang tak tahu tu lain cerita lah kan. Telah dibungkus dengan baik. Okey, kalau selagi Quran itu dimuliakan lah. Bolehlah taruh fragile ke. Perjalanan dia Ana risau waktu kita pesan naik kereta naik ini macam-macam pun. Yang hantar pun bukan orang Islam, orang Hindu. Driver daripada ni lah, tapi kita harus bertanggungjawab apa yang macam dia tanya apa buku kat dalam, tak tahu. Dia tanya taruh ke mana-mana, mana dia Langkau. Campak. Sabit dekat gini ada teringat. Itu yang saya katakan kan, normnya dah lain kan. Kita perlukan barang, buku-buku ni semua deliver lah. Macam mana kita nak pastikan hanya orang Islam je yang pegang? Tak. So sebelum dia datang kat tangan kita, dah tercampak-campak kat mana-mana. Tapi kalau macam buku-buku agama ni sunnah sajalah. Maka boleh dipegang, boleh ni. Tapi yang kita tekankan, yang betul-betul tekankan Al-Quran tu sendiri, kerana kelebihan Al-Quran. But it's not easy. Cakap senang lah, sebab kita hidup dalam zaman yang berbeza. Yang buat orang Islam, yang hantar bukan orang Islam kan.
Kalau kita nak terlalu keras dalam benda-benda macam ni pun menyusahkan juga. Kita mungkin tak dapat barang. Kadang tu fragile. Taruh fragile ke, taruh apa ke, wallahu alam lah. Jangan inilah, macam-macam kita boleh kasih instruction lah, but at the end of the day, barang fragile pun orang campak je. Dia peduli apa, dia kata. Aku nak kerja cepat. So ini zaman-zaman yang dah banyak masalah, perubahan dan sebagainya. Yang penting bagi diri kita kat rumah dengan anak-anak kita, kita tekankan kemuliaan Quran itu. Dulu orang bawa Quran junjung, sekarang kita tak perhatikan sangat. Ini semua untuk kita mendapatkan keberkatan Al-Quran, insya-Allah. Okay, so kena faham apa yang saya ingin sampaikan ini, supaya tidak ada yang salah faham, mengatakan boleh atau mengatakan pandangan ini terlalu keras. Kita ikut apa yang ada dalam kitab. Ini bukan pandangan saya pun, saya cuma bacakan dalam kitab aja. Okey, catatan yang pertama, selain untuk memberitahu bahawa waktu solat fardu sudah masuk, azan juga dilaungkan di telinga kanan anak yang baru lahir, merawat orang yang dirasuk jin atau makhluk halus, orang yang sedang marah, orang yang tidak baik perangainya, binatang yang liar, ketika perang sedang meletus, ketika ada kebakaran, ketika akan bermusafir dan lain-lain. Okay, so disunatkanlah selain ini tentang azan. Okay, azan tu dibuat untuk bila? Solat fardu, masuk waktu. Azan juga dilaungkan di telinga kanan yang baru, kanan anak yang baru lahir. So telinga kanan bila anak lahir aja, tangkap aja anak, azankan dulu. Telinga kanan, dan telinga kiri buat hormatkan. Jangan piat pula telinga budak tu. Telinga kanan diazankan, telinga kiri dihormatkan. Mereka tahu Jadi kena praktis lah. Yang nak jadi sama. Yang nak jadi bapa-bapa semua kena praktis untuk azankan anak. Nanti ditanyakan, dah pergi. Orang dulu-dulu dia panggil azan apa? Bang. Bang kan budak tu, bang apa? Bang selebu dia tu. Dah lain pula dia. Dia tak tahu bang apa. Azankan telinga kanan, hormatkan di telinga kiri. Merawat orang yang dirasuk jin. So diazankan. Pakar-pakar jin tak ada hari ni. Okey. Orang marah, kita azankan. Cuba. Tengah marah kita azankan. Orang tak baik perangai dia, jerit kat telinga dia. Allah. Cubalah, saya tak pernah cuba. Binatang liar pun akan lari kalau takut lah. Dia akan lari. Orang yang ketika sedang perang, ketika ada kebakaran, ini betul. Dan banyak kali orang cuba. Dia dah tak tahu nak buat apa, dah tak boleh lari, dia azan. Api tak datang. Api tak meresap. Tapi jangan pandai-pandai pergi berdiri kat api lepas tu azan. Tanggung sendiri. Okey. Ketika akan bermusafir, azankan. Ada lagi macam masuk tempat-tempat yang tempat apa? Seram. Tempat seram. Tempat-tempat yang tak ada orang tinggal atau bukan rumah kita. Contohnya kita masuk sekarang, zaman sekarang kita staycation kan. Masuk dalam hotel, azankan dulu. Sebab kita tak tahu jin mana duduk sebelum tu. Okey, masuk hospital contohnya. Dalam ward, azan kalau kita seorang lah kan. Kau jangan orang tengah tidur kau azan kat dalam ward ada 6 beda, tu nyanyi ke namanya. Tempat katil kita sendiri aja kita azankan. Pelan-pelan lah. Pelan-pelan. Okey. Tapi bersuara lah, itu antaranya sunnahnya. Okey. Moga-moga makhluk-makhluk yang kita tidak nampak ni akan keluar. Tak akan tu. Jadi yalah, selalu kalau pergi staycation kan selalu dengar orang cakap hotel ni ada hantu tu lah, hotel ni ada, memang banyak hantu kat dalam hotel kan. So azankan lah. Bila dia dengar azan dia respect sikit. Okey. Kemudian yang kedua, sunat melaungkan azan di telinga kanan bayi yang baru lahir, lelaki atau perempuan,
termasuklah juga bayi daripada ibu bapa yang kafir. Oh, ni pandangan Imam Al-Bajuri Atau anak orang kafir pun kita azankan. Sebab hadis mengatakan setiap yang lahir itu lahir dalam keadaan fitrah. Fitrah maknanya semua lahir sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim. So bapak dia tengah tak tahu, kita azan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Moga dia dapat hidayah bila dia besar nanti. Okey, tapi bagi nurse-nurse yang sedang menonton, jangan buat perkara tu. Saya tak tanggung awak tanggung sendiri. Okey. Terus Permasalahan yang pertama, sah azan yang dilaungkan dalam keadaan hadas, sama ada hadas besar atau kecil, tetapi makruh. Ia lebih makruh jika berhadas besar. Ia dimaafkan jika hadas datang ketika melaungkan azan. So melaungkan azan dalam keadaan hadas sah, tapi sebaiknya berwuduk. Yang kedua, makruh juga azan dalam keadaan duduk atau ketika menaiki kenderaan kecuali musafir yang menaiki kenderaan. Okey. Yang ketiga, makruh juga azan dan iqamah yang dilakukan oleh orang fasik, budak kecil, syobi, orang yang dalam keadaan berjunub dan berhadas, kecuali tiba-tiba berhadas ketika sedang azan. Dia boleh menyelesaikan azannya. Samalah ni, repeat saja. Okey. So yang perlu azan orang-orang yang tak fasik, tak banyak buat maksiat, bukan kanak-kanak kecil. So semua ni saya harap jangan takut-takut kalau nak kena azan. Praktis dah. Ke depan aja azan aja. 1 kali, 2 kali, 3 kali, insya-Allah dah okey, bukan susah mana pun. Tapi kerana kita tak pernah buat, jadi kita macam ragu-ragu, takut-takut. Kat rumah nak sembahyang, sebelum solat, walaupun kita sembahyang sendirian, sunat azan. So azan dulu. Nak azan Mekah, nak azan Madinah, atau nak azan Semirah Padi, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang penting azan. Okey. Dan anda ni semua lelaki. Okey, mesti azan. Jangan satu hari nanti perempuan take over. Barulah kiamat itu jam juga. Sebab semua lelaki-lelaki tak tahu nak azan. Jadi sunnah tu kita banyakkan tempat-tempat ni kita azan. Okey? Orang fasik apa? Orang fasik orang yang banyak buat dosa. Sebab azan ni melaung, orang datang, marilah sembahyang, di sini tak sembahyang. So dia kena bertaubat dululah. Bertaubat, kemudian baru dia azan. Dan orang yang azan ni akan ada kelebihan di hari akhirat, dikenali. For azan must ikut waktu. Let's say kalau kita nak solat in between Zuhur dan Asar, so kita kat pertengahan kat dalam rumah, kita boleh azan. Boleh. So Masih waktu Zuhur lah. Masuk waktu Zuhur, but dalam like 1 hour. Boleh. Walaupun kita sembahyang liter kan, azan lah boleh. Tak semestinya. Sebab tu azan yang utama memberitahu masuk waktu. Cuma kalau kita sembahyang kat dalam masjid, okey, jangan pandai-pandai tengah-tengah waktu tu dia biazan. Nanti pakcik tengah duduk, dah asar. Nyaya namanya kan. Kalau sembahyang masjid tak? Masjid qamat saja. Ni kalau kat rumah azan dulu qamat. Kita ada masa kan? Sebab tu kalau kita ada masa sembahyang kat rumah, biarlah panjang. Okey? Sebab kita sembahyang sendiri. Bila sembahyang dalam keadaan jamaah, kita kena ikut imam. Bila kita kat rumah, azan dulu. Take your own sweet time. Tak ada apa-apa nak rushing apa. Kalau ada kerja, ada apa-apa, lain lah kan. Kalau tak, azan dulu. Lepas azan, ingat antara waktu yang paling makbul doa adalah antara azan dengan iqamah. Waktu kita baca Allahumma rabba hazihi da'wati tamah, itu antara doa yang penting yang penting yang dibacakan. Doa. Jadi kalau kita azan, kita sempat baca doa. Kemudian kita kalau belum sembahyang qabliyah, kita sembahyang qabliyah dulu. Kemudian baru kita qamat. Kemudian baru kita sembahyang. Kemudian baru kita sembahyang ba'diyah. Sempurna insya-Allah. Kalau macam perempuan sembahyang perempuan,
Orang kena azan atau komat perlu Boleh. Qomat ialah. Okey. Perempuan dengan perempuan. Okey, perempuan dengan perempuan sebab tak ada timbul fitnah. Mereka boleh lawangkan. So misalnya kalau baik Nabi, so literally kena ambil praktik ke atau boleh just pasal baik apa nanti. So boleh just ambil itu je. Tak, sebaiknya kat telinga. Kat telinga kanan dia. Okey. So biar kalimah yang pertama yang didengar adalah kalimah Allah. Tak susahlah, kan? Azan susah, dia belum ada experience. Lepas tu dia tengah prepare nanti nak macam mana nak dodoi. Allahu Akbar, macam mana nak pegang. Nanti ambil ijazah daripada Nazri dengan Harif. Semua dia kalau dukung anak macam mana masa azan. Okey. Bersihkanlah dulu. Kalau tak dapat immediately, kadang-kadang orang nak tu kan, belum sempat potong tali pusat dia dah angkat. Okey. Biasanya jururawat akan bersihkan dulu darah-darahnya apa. Secepat mungkin lah. Secepat mungkin. Ya, Nazri. Kalau wanita tak boleh azan kan untuk anaknya. Wanita yang azan untuk anak dia. Contoh macam lelaki dia masuk penjara ke, Oh. orang yang keluar, dia tapi azankan Panggillah datuknya ke. Datuk tak ada. Sian. doktor dia. Cerita sedih ni. Ingat kami aja tengok cerita sedih. Yang di Ustaz. Okey. Okey. So kalau dah tak ada juga boleh lah. Yang penting wanita ini suaranya itu jangan sampai menjadi fitnah. Jadi kita katakan sesama wanita boleh. orang luar boleh. Siapa? Orang macam orang luar boleh. Panggil azan. Boleh. Tapi sebaiknya bapak dia sendiri lah. Tak ada, tak lama lagi ada servis azan selepas dilahirkan. Satu telinga $50 dah dapat. Boleh laku tak pasal ramai orang tak tahu azan sekarang. Okey. Taklah, sebaiknya bapak lah tadi. Kan, yang lakukan. Tapi itulah kalau cerita dia sedih macam gitu kan. Siapa yang ada lah. Kalau doktor Melayu pun tolong azankan doktor. Itu cerita sedih. Dah doktor terharu pula jadi. Okey. So, kalau dah tak ada juga mak dia nak azankan, azankan lah. Kalau dah tak ada, dia lelaki. Yes, the best is the father lah. Walaupun dalam keadaan lepas dia Si wanita tadi. Ya, kalau dia kuat. Kalau dah tak ada lah, dah tak ada orang dan tak ada apa lah. Sekarang, lagi satu isu kalau dilahirkan dalam apa? C-section. Kan? Kemungkinan suami tak ada pun. So, adakah kamu nak kena rush? Oh, tak, saya tak nak keluar sebab saya nak kena azankan dia. Tapi selalu I think diorang tahu. Dia tahu. Ya, dia tahu. Dia akan panggil. Immediately dah habis semua dia akan panggil. Ya. So, sekarang benda ni dah jadi kebiasaan yang diketahui. Ni kadang-kadang yang kelakar tu dia dah panggil, "Come, you are the father, right? Go, do what you need to." Do what? Dia bapak dia pula bela. Ya Allah, dia tak tahu. You don't know. Ya, pasal dia orang dah hari-hari nampak banyaknya orang Islam buat kan. Sekali bapak dia bela. Macam mana? Sudah, nurse tu angkat dia azankan. Boleh? Boleh tak? Bukan Islam? Tak boleh ya. Itu dah cerita lain. Nanti kan dia bacakan yang lain pula. Okey. Okey, terus. Keempat, ketika azan disunatkan, tartil, menyebutnya perlahan-lahan. Okey. Tarji', mengucapkan dua kalimah syahadah perlahan sebelum melaungkan keduanya dengan kuat. Taswib, mengucapkan as-salatul hayyum minan naum. Sunat juga meletakkan kedua jari telunjuk ke dalam kedua lubang telinga ketika azan. Selepas azan, sunat berselawat dan memberi salam dahulu. Kemudian barulah membaca doa selepas azan. Okey. So, siapa kat sini nak kasih demonstrasi azan hari ni? Azmi. Semerah padi ke? Nazri? Okey.
Dah, jangan bergaduh Okey. Walaupun kita ada muazzin Masjid Malabas sini. Tapi malam ni rasa dia tak perlulah Okey, so sebut dengan perlahan-lahan. Jangan kalang kabut. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tak. Tertib. Cuba sebut. Dengan betul, sebutannya betul. Tapi tak apalah, mesti mulakan sesuatu. Allah, kalimah lam, huruf lam hanya ditebalkan pada perkataan Allah. Perkataan-perkataan lain tak ada lam yang tebal. Okay, so ini kadang-kadang orang Allah tu tak boleh sebut. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mungkin ada yang mungkin lidahnya masih keras dan sebagainya kan, kena biasakan. So yang betul Allah. Jadi Allahu Akbar. Tak semestinya ada lagu Okey, tak semestinya ada lagu. Kalau ada lagu tu sedap lah kan. Sebab tu semangat. Kalau kita tengok dekat mana tadi anda dapat satu video satu pakcik ni. Dia setiap waktu azan dia lain-lain. Lagu azan dia lain. Sebab ada sebabnya. Pagi mesti nak bagi yang orang bangun punya. Kalau pagi dia benar sedapnya aku tidur. Wah Akbar. Dia pun tidur macam tu ya. Azan pagi mesti nak kena keras sikit. So tak semestinya ada lagu. Pun kat rumah kalau nak azan tu tak semestinya ambil sampai 10 minit. Isteri pun dah tertidur dah. Suami jap abang azan dulu. Dia punya azan bukan main lagi. Allah belakang panjang betul. Okey, tak perlu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allah. Tapi tak ada feel pula kan. Terpulang. Yang biasa-biasa saja. Okey? So tartil, sebut dengan perlahan-lahan. Tarji'. Sebelum sebut asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an, disebut dulu. Kemudian baru asyhadu an la ilaha illallah. Itu dia namanya tarji', diulangkan. Pada waktu subuh disebutkan as-salatu khairum minan naum. Okey. Kemudian taruh tangan kat telinga ni pun sunnah. Okey. Sebab tu dia kata kita masukkan kedua jari telunjuk. Jari telunjuk kan? Betul? Keduanya dimasukkan. Sebab tu kita tengok tukang azan selalu taruh gini. Kerana sunnah menurut kitab Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah. Lagi satu, bila kita gini, kita nak jerit pun kita sekuat-kuatnya lah kan, patutnya kan. Tapi jangan sampai mengganggu orang. Sepatutnya tak ganggulah. Tapi nak buat macam mana, kita hidup dalam negara macam ni, terlebih kuat sikit je dah kena report, kena komplain. Akhirnya tak dengar lagi lah azan. So bila azan kat rumah pun tak payahlah buka tingkap semua. Subuh-subuh dia jerit kalau Allah, bangun semua bangun. Ya Allah. Orang tak faham. Semua orang disuruh bangun, ahli keluarga dalam rumah tak bangun. Tak, kita kejutkan mereka-mereka yang perlu bangun. Okey. Kemudian dah habis saja, kita baca selawat, kita beri salam, sunnahnya barulah baca doa selepas azan. Dan yang terakhir, yang kelima, tidak ada azan dan iqamah untuk solat hari raya, sama ada Aidilfitri atau Aidil Adha. Mafhum ni Kamu tahu kan? Kalau nak sembahyang raya dipanggil macam mana? Oh, sembahyang, mari sembahyang gitu. Takbir sebelum tu dia akan apa? As-salatu jami'atan rahimakumullah. Baru kita bangun solat. Sembahyang tarawih bersama kan? Salatut tarawih. 1 tahun tak dengar Rahimakumullah, la ilaha illallah. Tahun ni tak tahu kita nak sembahyang tarawih macam mana. InsyaAllah doa-doa, moga-moga kita dah boleh sembahyang tarawih. Sembahyang tarawih.
Wallahu a'lam bissawab. Kita berhenti sampai situ dahulu untuk hari ini. Ya. Ada soalan tak daripada YouTube? Tak ada. Alhamdulillah. Ada soalan-soalan daripada yang hadir? Naam. Satu, siapa ada soalan? 1, 2, 3, 4, 5. 5 soalan Okey, kita kumpulkan soalan-soalan 5 Yang lain-lain tak ada Okey, silakan. Boleh kita naked waktu berwuduk. Pasal saya pernah dengar Habib explain kat Lupa kan. So kata Ustaz Azhar Idrus, tak boleh kalau depan orang. Siap orang lari nanti kan. Makruh. Makruh. Okay. Pakai tualat, tutup aurat tak apalah. Kalau lelaki, yalah dia dah tutup aurat dia. Iaitu antara pusat dengan lutut sahaja. Aurat lelaki. So, menutup aurat. Okay. So, menutup antara pusat dengan lutut adalah sekurang-kurangnya lah untuk elakkan daripada makruh. Okay. Tapi kadang-kadang orang, yelah, lepas mandi dia terus ambil lah kan. Makruh lah. Okay. Mandi pun kalau ikutkan kena tutup juga aurat kita. Terutama kalau yalah, suami isteri kalau mandi pun jaga juga adab. Boleh tak suami isteri mandi sama-sama? Boleh? Boleh. Okay. Tapi kena jagalah. Kalau tak jadi makruh saja. Tak jadi haram lah, dia jadi makruh. Tapi ni kalau tak detail tak faham. Okay. Sebaiknya tutup Pi. Pakai niqab sekali. Okey. Masa mandi tu, that means suami isteri mandi bukan orang tinggal mak mentua ke apa, tinggal sendiri ataupun Itu soalan dia. pasal pernah saya mengalami kawan tanya aku dia tanya ustaz. Okay, so soalannya, boleh tak saya mandi bersama isteri saya sedangkan mak mertua saya kat dapur? Pandai-pandai lah. Beritahu dengan mak, masuk bilik, kita nak mandi. Yalah, itu ada. Okey. Yalah, kalau ada toilet dalam master bedroom yang dia gunakan, itu okey lah. Tapi kalau ada kat luar, kat dapur, mak tengah masak, dia suami isteri mandi, mak pun menyampah. Lepas tu mak ajak bapak, mari kita mandi juga. Okay, so jagalah adab-adab macam ni kan kita dalam kita menzahirkan kemesraan kita kepada pasangan kita, jangan sampai membuatkan orang lain yalah mempunyai pemikiran-pemikiran tertentu dan sebagainya. Kena jagalah adab-adab tu. Yalah supaya tidak akan menimbulkan benda-benda yang tak perlu timbul. So, hukum mandinya okey, cuma ada mak mertua kat dapur, ada apa, tu faham-faham lah kan. Tak sesuai lah kan. Tak sesuai. Okey. Next, soalan tadi? Dah okey. Dua soalan. Okey. Kalau untuk anak yang kembali, tapi isteri Solat. Boleh. jadi imam, so dia pun boleh azankan isteri dia. Boleh. Tapi yang kedua, kalau misalnya subuh atau maghrib kita dah dengar azan kat radio, so kita azan lagi atau terus boleh shortcut? Azan kat radio tak pakai. Hatta sebahagian ulama mengatakan azan kat radio kalau jawab tak dapat pahala. Sebab ia recorded. Okay. So, yes, sebaiknya kita azan sendiri. Jadi bila tengah driving katakan dengar bunyi azan, matikan terus azan dia. Azan sendiri. Tapi tu tak dapat pahala yang betul lah sebab tak menghadap kiblat, tak berdiri dan sebagainya kan. So balik nak sembahyang azan. Tu dah lebih baik.
Okay, azan kat radio semata-mata memberitahu kita sudah masuk waktu. Okay, siapa tadi? Habib yang tadi yang budak kecil tak boleh azan makhluk itu umur berapa? Sebelum balik lah, tapi boleh azan, bukan tak boleh azan. Sunnahnya biarlah orang yang dewasa. Training. Boleh azan, bukan tak boleh, boleh. Tapi benda-benda macam gini kan sekarang, sebab tu kalau kita lihat macam nak jadi imam pun biarlah kalau ada orang yang lebih tua, lebih senior, lebih itu dikedepankan. Sekarang suka nak tunjukkan budak kecil baca ke depan and all that kan, tapi itu khilaf lah daripada sudut aulanya, khilaful aula. Yang sebaiknya biarlah orang yang berilmu, biarlah orang yang berpengalaman, bukan yang kecil-kecil. Ini kes imam tau. Imam ni leader. Kan? Walaupun ada budak kecil hafiz Quran dan sebagainya, sebenarnya lebih cantik yang tua yang jadi imam, bukan yang muda. So boleh azan, cuma sebaiknya azan ini dilakukan oleh orang yang dah baligh. Okay, siapa lagi soalan next? Soalan saya sama dengan Oh, sama dengan Arif. Oh, macam mana boleh sama Dah pakai? Siapa lagi tadi? Luqman dah Siapa lagi boleh jawab? Ada? Tak ada? Oh, ada soalan kedua? Okey, waktu saya kat China ni. China? Saya nampak satu kedai ni dia jual Kaabah punya ayat-ayat dengan sculpture semua tu. Habis lepas tu ada Jesus Christ. Lepas tu ada Taoism punya wording. So dalam satu kedai tu dia jual 3 macam benda. Habis apik tu tengah duduk, kaki dia naik buat dekat Kaabah. Macam kaki dia kat Kaabah punya design. So ni benda ni akan supply di Mekah tu semua. All these things. So dia memang supply untuk ni. Tapi macam kita nampak ni. Habis anak tanya, I tegur macam benda is not right lah. Habis yang my agent cakap jangan. Kalau kau tegur nanti takut gini-gini. So macam mana kalau kita punya reaction towards this kind of situation? Kalau selalu kita katakan, bila kita nampak kemungkaran, kalau kita ada kuasa boleh ubah dengan tangan, kita ubah. Terus ambil kaki dia terus hentak apa, tu kalau ada kuasa. Maknanya itu penguasa saja, jangan pandai-pandai. Kalau kita tak ada kuasa dengan tangan, kita kena kasih tahu, kita kena kasih tahu. Tapi kalau kita tak mampu juga dengan lidah kita, maka dengan hati kita. Ya, tidak redha dengan perbuatan tersebut. Okay, last. Dua soalan. Tak, tapi bila cakap pasal sebaiknya orang paling tua jadi imam kan. So seperti kalau saya invite ustaz pergi ke rumah saya, so siapa sepatutnya yang lebih baik imam? Saya sebagai orang rumah atau ustaz? So, tengok situasi. Okay, tengok pada situasi. Dalam keadaan biasa, yang patut jadi imam ialah yang paling baik bacaannya. Okay, tak kira dia ustaz, dia tak ustaz. Ustaz pun juga kadang-kadang ada yang bacaannya tak begitu baik. Contohnya, dia rosak. Tak boleh jadi imam tu. Sebab ada orang yang boleh nya lebih baik. Kalau diorang semua satu rumah memang rosak, tu tak apa. Atau rosak. Susah nak cakap. Bismillah. Tu. Maka kita kena cari orang yang paling baik bacaannya. So antara yang paling alim dengan yang paling baik bacaannya, yang paling baik bacaannya jadi imam. Itu yang normal situation. Kalau dalam keadaan tuan rumah dan sebagainya, yang sebaiknya adalah tuan rumah jadi imam. Okey, tuan rumah jadi imam. Tapi kalau kita nak muliakan tamu kita yang baik bacaan, yang berilmu, pun boleh dengan izin tuan rumah tadi. Okey? Rumah. Terasa, sorry. Kalau hal rosak compare to yang bacaan tak terbaik. Rosak lah kena depan.
So kena less of two evils lah. Right? Mana yang kurang? Boleh. Betulkan dulu lah. Kalau tu kena usaha lah. So dia jangan sampai terlalu, yalah, kalau solat tu kan ada rukun-rukunnya. Kan, macam bacaan Al-Fatihah tu rukun. Okay. Kalau memang dia baca sendiri okey lah, tapi nak jadi imam tu sebaiknya jangan. Sebaiknya jangan. Tapi kalau kat rumah dengan isteri, yes lah. So nah ni dah dengar ni nampak. Lepas ni semua suruh jadi imam. Tak, saya ar-rusak. Sekali kasih kan. Alasan nak jadi imam ni. Okay. So kita katakan tadi bahawa untuk jadi imam, okay, dalam situasi dah tak ada orang, tak apalah. So soalan Luqman ialah dia ar-rusak, tapi ada orang yang ar-nya betul tapi bacaannya rosak. Kan? So yang ar-nya tak berapa jelas tu diutamakan daripada yang bacaannya salah-salah. Last. Oh, second question. Betul. Tadi bukan ada dua? Belum? Kasih Chan. Dia cakap disunatkan untuk berwudu sebelum tidur. Atau lepas kita setubuh dengan isteri terus untuk berwudu. Kalau kita tak nak mandi kan. So macam itu untuk sucikan diri kita, tapi nanti lepas kita nanti bakal wudu juga. So the thing is just sucikan diri. Betul. Ya. So kadang-kadang macam tak logik lah. Kan? So sekurang-kurangnya kita dah membersihkan diri kita. Sebab tidur itu adalah mati yang sebentar. Mini mati. Okay. So disunatkan. Bila kita ambil wuduk tadi tu, kita bersihkan dulu diri kita sebelum kita tidur. Tapi bukan senang nak buat. Dah penat, pingsan je. So memang macam tu. Sebaiknya bila nak tidur tu dah ambil wuduk, dah ambil apa, dah ada adab and all that, tidur. Tapi tidur batal lah. Tapi sebelum tidur tu adabnya. Supaya kita tidur nanti tidak diganggu. Dan sebagainya. Kalau orang tua-tua dulu sebelum tidur disuruh buat apa? Cuci kaki. Kan? Sebab tak ada nanti katil kotor. Sebab dulu-dulu kan jalan tak pakai slipper. Cuci kaki dulu sebelum tidur. Biar tak mengigau katanya. Kan? Tapi kalau ikut hukum Islam, ambil wuduk dulu. Wallahu a'lam bishawab. Okay. Kita selesai untuk kita punya sesi pada malam ini, insya-Allah. Azmi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'a ahli al-kutri unsa wa dhakar. Rabbi wafiqna wafiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa akhilla anfiya'a ulama nuhza bil khairi wa nukfa kulla syar Rabbana wa aslih lana kulla syun wa aqirra bir ridha minkal uyun waqdi anna Rabbana kulla duyun qabla an ta'tiyana rusulul manun من ستر وصلاة الله توشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتابه فيه للناس شفاء وعلى صحب شرفاء وعلى صحب مصابيح الغرى اللهم اهدنا بهداك واجعلنا في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصى فحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين يا ربنا اعترفنا في أننا اقترفنا
وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولدينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين رب أسمع فضلا وجود منا لا باكتساب منا